Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak murid yang dikasihi sekalian, insyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk bab yang kedua, iaitu bab yang kedua tekanan, dan kita akan meneruskan kepada standard kandungan yang seterusnya pada hari ini, iaitu tajuknya adalah prinsip Pascal. Okey, 2.4 standard kandungan 2.4 prinsip Pascal. Okey, prinsip Pascal ni macam mana? Okey, kat sini ada aktiviti 2.6 menjana idea tentang pemindahan tekanan dalam cecair. Okey, radas yang diperlukan hanya umbuh Pascal dan juga besen plastik lah kan. Kalau tak ada umbuh Pascal, boleh guna umbuh pecah sahaja boleh, ataupun awak isi air dalam plastik kemudian buat lubang pun boleh sebenarnya. Okey, bahan yang digunakan adalah air. Okey, bagaimana arahan nak buat kat sini, isi besen plastik dengan air hingga penuh. Rendam umbuh Pascal ke dalam air dan tarik umbuh itu supaya air masuk ke dalamnya. Kemudian apa yang nak buat, tekan umbuh Pascal ke atas besen dan tolak umbuhnya ke bawah dan perhatikan aliran air. Okey, apa yang kita dapat lihat dengan aliran air apabila umbuh itu keluar. Okey, lebih kurang macam inilah contohnya. Ini menggunakan picagari sahaja. Okey, masukkan air ke dalam picagari. Kemudian tekan di bawah, tekan atas. So, lihat apakah yang berlaku kepada pancutan air bagi setiap ruang yang keluar tu. Okey. Apa yang dapat dilihat adalah jarak pancutan bagi semua ataupun arah air yang jarak pancutan bagi air yang keluar tu semuanya sama. Bagaimana dia boleh keluar daripada kawasan tadi tu? Sebab ada satu daya yang dikenakan di bahagian atas tadilah. Yang menyebabkan satu daya dikenakan pada satu luas permukaan dan menyebabkan tekanan dihasilkan. Tekanan tu akan menyebabkan arah air yang keluar adalah arah air pula. Pancutan air kan. Pancutan air yang keluar adalah sama pada setiap bahagian. Okay. So, prinsip Pascal. Apakah itu prinsip Pascal? Okey, tengok kat sini. Apabila umbuh ditekan, satu daya dikenakan ke atas permukaan air. Umbuh ditekan. Daya dikenakan ke atas permukaan air dan tekanan dihasilkan. Okey, sama juga macam dah belajar semasa di menengah rendah. Tekanan adalah sama dengan daya per luas. Okey, jadi maksudnya apabila satu daya dikenakan ke atas satu permukaan, luas permukaan, maka dia akan menghasilkan tekanan. Okey. So, tekanan yang terhasil ini, tekanan yang dihasilkan semasa umbuh itu ditekan, tekanan itu dipindahkan ke seluruh cecair secara seragam pada semua arah. Maksudnya kalau kat sini F1 ni, saya kenakan satu daya ke atasnya dan daya ni ada satu luas permukaan. Maka tekanan dihasilkan dekat kawasan umbuh pertama. Okay, dekat umbuh pertama ni ada cecair. Okay, semua cecair yang berada dalam ruang kat bawah ni akan mendapat tekanan yang sama. Okay, tekanan sini, tekanan dekat umbuh besar, semuanya sama. Okay, sebab apa? Sebab tekanan yang terhasil pada umbuh yang pertama itu telah dipindahkan ke seluruh air. Tengok ni, seluruh air secara seragam. Maksudnya secara seragam ni sama pada semua arah.
Hal ini menyebabkan air terpancut keluar dari setiap lubang. Kalau ada 10 lubang, 10 lubang tu nanti air akan keluar. Bukan buat 10, 5 je keluar. Bukan. Kalau ada 10 lubang, 10 lah keluar. Kalau tak percaya nanti awak isikan air dalam plastik, buatlah 5 lubang. Tengok, betul tak 5 lubang air tu, dapat kelima-lima lubang tu air akan keluar atau hanya 1 lubang je air keluar. Kita tengok. Cuba tengok. Baik, okey. Prinsip Pascal ni bukan melibatkan kepada air saja, dia melibatkan juga kepada udara. Udara pun boleh, udara pun boleh. Dia tidak semestinya melibatkan seluruh, tak melibatkan cecair je lah. Nanti confuse pula kan. Cikgu, kalau untuk udara tak boleh? Boleh. Kalau udara pun boleh. Sebab tekanan dia melibatkan kepada bendalih. Bendalih lah. Bendalih ni adalah sama ada cecair ataupun gas. Okay. Apa yang dinyatakan oleh prinsip Pascal? Okey, prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas satu bendalih. Ni saya cakap tadi, satu bendalih tertutup. Dia mesti tertutup. Akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalih itu. Okey. Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bendalir tertutup. Bendalir maksudnya cecair dalam kawasan tertutup, ataupun udara dalam bekas yang tertutup, akan dipindahkan secara seragam ke semua bahagian. Maksudnya apa? Tekanan dalam sistem tersebut adalah sama. Okey, tengok kat sini kan. Prinsip Pascal. Kat atasnya prinsip Pascal. P, prinsip Pascal pun huruf P. So maksudnya tekanan sama di semua bahagian dalam cecair. Kalau ada P1 sama dengan P2. Tekanan dekat contoh kat sini, tekanan pada omboh A sama dengan tekanan dekat omboh B. Okey, tekanan dekat omboh A sama dengan tekanan dekat omboh B. Itu kata kunci mudah nak ingat berkaitan dengan prinsip Pascal. Okey, aktiviti 2.7, mengkaji sistem hidrolik ringkas sebagai pengganda daya. Okey, kita gunakan model ni lah, antara model yang boleh digunakan, dan awak boleh tengok video video kat sini lah, video model sistem hidrolik. Boleh scan QR code itu, dia akan terangkan bagaimana untuk menjalankan aktiviti 2.7. Okey, saya tak pasti sama ada boleh dengar ataupun tak audio kat sini. Model sistem hidrolik ringkas. Okey, awak boleh dengar audio tak? Boleh, cikgu. Boleh okey. Kalau boleh saya teruskan. Model sistem hidrolik ringkas. Model sistem hidrolik ringkas terdiri daripada sebuah picagari kecil dan sebuah picagari besar. Kedua-dua picagari itu disambungkan dengan tube silikon. Dan kedua-dua picagari diisi dengan air hingga aras yang sama. Dalam picagari kecil terdapat kecil dan untuk picagari besar ada ombak besar. Sekiranya kita letakkan pemberat berjisim 5 gram di atas ombak kecil, berapakah jisim yang perlu diletak di atas ombak besar untuk mendapat pangan? Perhatikan bahawa di atas ombak besar jisim ialah 150 gram. Ini bermakna pemberat berslot 50 gram di atas ombak kecil boleh mengimbangi pemberat berslot 150 gram di atas ombak besar. Dan perhatikan pula, kalau kita letak pemberat berslot yang kecil, dia boleh
Okey. Itu model, ini adalah model sistem hidrolik ringkas. Sistem model hidrolik ringkas tadi berdasarkan kepada video yang ditunjukkan kepada awak dekat sini. Okey, kita dekat omboh yang kecil, kita hanya meletakkan pemberat yang berjisim kecil. Tadi contohnya 50 gram. Okey, 50 gram dia boleh imbang dengan 150 gram dekat omboh besar. Okey, kenapa jadi macam tu pula? Apa hubung kait dia? Kalau omboh besar dengan jisim yang besar, apa hubung kaitnya? Okey, kita akan lihat dengan nota yang seterusnya. Okey, sistem hidrolik sebagai satu sistem pengganda daya. Okey, sistem hidrolik ni dia berfungsi sebagai satu sistem pengganda daya. Apa maksud pengganda daya tu? Okey, tak apa. Satu-satu, sikit-sikit. Nanti awak akan dapat macam mana. Okey, menurut prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan pada suatu permukaan cecair akan dipindahkan secara seragam ke seluruh cecair itu. Okey, ini prinsip Pascal. Prinsip Pascal awak kena faham bahawa tekanan yang dikenakan pada satu permukaan dipindahkan secara seragam dalam seluruh cecair itu. Maksudnya dalam satu sistem, contoh kat gambar rajah ni, tekanan yang berada dekat omboh satu, ni tekanan omboh satu, omboh satu, tekanan dia akan sama dengan keseluruhan cecair yang ada dalam sistem ini sehinggalah kepada omboh dua. Ni omboh dua. Okey, so tekanan pada tekanan pada omboh satu sama dengan tekanan pada omboh dua. Kenapa tekanan dia sama? Sebab kita mengaplikasikan prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan tekanan yang dikenakan pada satu permukaan cecair akan dipindahkan secara seragam ke seluruh cecair. Okey, so apakah rumus bagi tekanan? Rumus tekanan adalah P sama dengan F per A. Okey, yang bawah ni F per A. Tekanan 1 sama dengan daya F1 bahagi dengan A1. F ni maksudnya daya kita kenakan pada omboh 1. A adalah luas pada omboh 1. Okey, manakala tekanan 2 pula adalah sama dengan F2 per A2. F2 ni maksudnya daya yang kenakan pada omboh kedua. A2 adalah pada luas permukaan pada omboh 2. Okey. Jadi daripada rumus P sama dengan F per A, kita boleh kirakan daya. Jadi daya F1 adalah sama dengan P1 darab A1. Begitu juga dengan daya yang kedua. Okey. Oleh itu, disebabkan kita nak mengekalkan ataupun kita nak malarkan nilai P. Kita nak malarkan nilai P. Maka apakah hubung kait antara F dengan A kat sini? Okey, apakah hubung kait F dengan A? Kita dapat F sama dengan PA. Okey. So, pressure ataupun tekanan ni constant. Malar. Maka apakah hubung kait antara F dengan A? Hubung kaitnya adalah berkadar terus. Maksudnya, jika luas permukaan bertambah, maka daya yang akan dihasilkan adalah tinggi. Okey, itu maksudnya. Sebab tu tadi, dalam aktiviti tadi ditunjukkan, apabila diletakkan dengan 50 gram, gram itu jisim. Kalau kita kalau nak convertkan kepada daya, darabkan dengan 9.81. Okey, jisim yang 50 gram tadi dia seimbang dengan dekat omboh besar adalah 150 gram. Sebab apa? Omboh besar. Omboh besar dia akan dapat menampung daya yang lebih besar. Okay, sistem hidrolik sebagai satu sistem pengganda. Okey. Sistem hidrolik ialah sistem yang menggunakan cecair untuk memindahkan tekanan.
Sistem hidrolik dalam aktiviti 2.7 menunjukkan bahawa daya yang bertindak ke atas omboh kecil boleh menghasilkan daya yang lebih besar ke atas omboh besar. Okey, kat sinilah contoh yang tadi. F1 daya dikenakan pada satu luas permukaan yang kecil. F1 dikenakan pada satu luas permukaan yang kecil, dia akan menghasilkan tekanan. Tekanan yang dihasilkan kat sini akan dipindahkan secara seragam ke semua bahagian dalam cecair. Maka tekanan pada omboh 2 ni adalah sama dengan tekanan pada omboh 1. Tetapi disebabkan luas permukaan pada omboh 2 adalah lebih besar daripada omboh 1, maka daya yang dapat dihasilkan pada omboh yang kedua adalah lebih besar. Kerana apa? Kerana daya adalah berkadar terus dengan luas permukaan. Okay, hal ini menunjukkan bahawa sistem hidrolik bukan sahaja memindahkan tekanan tetapi juga menggandakan daya. Daya tu dapat dibesarkan. Okey, mungkin kat sini 10, sini boleh hasilkan sebagai 100 Newton. Contohnya. Nanti dalam pengiraan kita akan lihat secara matematik. Okey, rajah 2.23 menunjukkan satu sistem hidrolik yang berfungsi sebagai pengganda daya. Okey. Ini dia punya flow. Kalau soalan tanya, terangkan bagaimana sistem hidrolik boleh menghasilkan ataupun sebagai pengganda daya. Ini antara jawapan yang boleh digunakan. Okey. Bagaimana proses dia? Proses dia bagaimana? Dia bermula dengan daya input dikenakan. Satu daya input dikenakan pada omboh A. Okey, apabila daya dikenakan pada omboh A, apa yang akan dihasilkan? Tekanan dihasilkan. Okey, tekanan P1 dihasilkan pada permukaan cecair A1. Okey, apabila tekanan dihasilkan tekanan dihasilkan pada permukaan A1, apa yang berlaku kepada tekanan? Tekanan akan dipindahkan secara seragam melalui cecair. Siapa yang pindahkan? Cecair yang akan pindahkan. Dia pindah ke mana? Ke seluruh bahagian dalam sistem. Jadi tekanan tu akan sampai ke omboh 2. Akan sampai ke omboh yang kedua. Omboh yang lebih besar. Tekanan yang sama bertindak pada permukaan A2 di omboh output. Okey, maka daya output daya output F2 bertindak ke atas omboh output. Okey, tekanan ke atas permukaan cecair di bawah omboh input P1 sama dengan F1 per A1. Tekanan pada omboh output P2 sama dengan F2 per A2. Okey, kita dah tahu tadi bahawa tekanan pada omboh output dan juga input, tekanan pada omboh output dan tekanan pada omboh input adalah sama. Maka kita letakkan F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Dua ni untuk output, satu adalah untuk input. Ini adalah rumus yang kita akan gunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan kepada prinsip Pascal. Okay, F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Okay, jadi bagaimana untuk dapatkan nilai pengganda? Nilai faktor pengganda kita akan dapat menggunakan F2 sama dengan A2 per A1 darab dengan F1. Ini dia punya rumus sebab kita nak dapatkan daya. Ataupun kita boleh dapatkan nisbah kat sinilah. A2 per A1 ni nilai faktor pengganda dia. Maksudnya kalau nisbah antara A2 dengan A1 ni besar, maka daya output yang akan dihasilkan juga akan lebih besar. Okey? Faham tak? Kalau nisbah ataupun nisbah antara A2 dengan A1 tu 1000, maksudnya F2 yang akan dihasilkan nanti nilainya 1000 kali ganda daripada F1 yang diberikan. Okey, sistem hidrolik ialah satu sistem pengganda daya. Okey, apabila nilai luas permukaan A2 adalah lebih besar daripada A1. Sini kenyataan dia. Okey, apabila nilai luas A2 adalah lebih besar daripada luas permukaan A1, maka
Daya ke atas ombor F2, F2 lebih besar daripada daya ke atas ombor F1. Okey, aplikasi prinsip Pascal. Yang ni jet hidrolik lah. Kita panggil sebagai jet hidrolik. Mungkin ada kalau pergi bengkel mungkin ada lah nampak jet hidrolik ni. Okey, prinsip Pascal diaplikasikan dalam sistem hidrolik. Okey, daya input yang kecil digandakan untuk menjadi daya output yang lebih besar bagi mengendalikan kerja-kerja tertentu. Okey, aplikasi yang seterusnya ni adalah brake, brake kereta, brake hidrolik, hydraulic brake. Okey, aplikasi prinsip Pascal dalam hydraulic brake. Okey. So macam mana dia punya apa? Dia punya prinsip kerja. Dia punya prinsip kerja tu macam mana? Okey. So yang pertama, pemandu mengenakan daya pada pedal brake. Okey. Saya tulis kat sini. Okey, ni nombor 1. Nombor 1 dia adalah pemandu mengenakan daya pada pedal brake. Okey. So apabila pemandu tu dah kenakan daya pada brake, apa yang berlaku? Apa yang berlaku kat sini? Nombor 2. Daya pun dikenakan. Okey, daya bertindak pada ombor kecil. Bertindak pada ombor kecil. Okey, dah daya bertindak pada ombor kecil, apa yang berlaku? Tekanan dihasilkan. Tekanan pada ombor kecil dihasilkan. Okey, so dah hasilkan apa yang berlaku lepas tu? Dia pindah-pindahkan, betul tak? Yang keempat, tekanan dipindahkan secara seragam. Tekanan dipindahkan secara seragam ke seluruh bahagian dalam bekas. Ke seluruh bahagian dalam sistem. Sistem melalui apa? Melalui cecah, melalui bendalih. Bendalih dalam sistem ni apa? Minyak. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Daya dihasilkan pada tekanan dipindahkan. So yang kelima apa yang berlaku? Daya dihasilkan pada ombor besar. Okey, ombor besar tu dekat mana? Ombor besar ni yang berada pada silinder hamba ni. Bahasa Melayunya silinder hamba. Kalau bahasa Inggeris sleeve cylinder. Ni kat sini. Walaupun awak nampak kat sini dekat pedal tu silindernya besar kan? Tak. Dekat pedal ni silinder ni kecil. Silinder induk. Okey, silinder induk ni kecil je. Silinder yang berada pada brake, ni brake belakang. Brake belakang kita panggil sebagai drum brake. Yang depan ni kita guna chakra brake brake disc. Ni beza dia. Okay, tekanan daya dihasilkan pada ombor besar. Ombor besar tu ada kat mana? Ombor besar tu ada pada bahagian brake. Bahagian brake tu adalah ombor besar. Jadi apa yang berlaku? Daya yang besar dihasilkan kan? Daya yang dihasilkan pada ombor besar ataupun daya besar. Daya besar. Okey, dihasilkan pada ombor besar. Jadi apa yang berlaku lepas tu?
Daya ombak besar menolak pelapik brake. Ombak besar. Yang keenam, ombak besar. Ombak besar menolak. Menolak. Oops. Menolak. Oh. Alahai. Menolak. Menolak. Pen. Okay. Menolak. Okay, kalau pelapik brake. Menolak pelapik brake. Okay. Ataupun menolak lah menolak ataupun menekan. Okey. Ini proses dalam sistem brake. Kereta yang bergerak, contohlah kereta kereta yang bergerak tu agak-agak berapa daya je masa dia bergerak. Kereta tu memecut lah. Contohnya kereta tu memecut A adalah sama dengan 23 meter per saat lah. 20 meter per saat je lah. 20 meter per saat. Per saat. Ini pecutan. Tinggi. Besar sangat. Laju sangat. Okey, laju sangat. Kita ubah kepada 10 meter per saat je lah. Pecutan adalah 10 meter per saat. Jisim kereta. Jisim kereta, kita anggap jisim kereta 1000 kilogram je lah. Ni kereta lah. So, berapa daya yang bertindak? Kita anggap sekarang ni daya geseran sifar. Geseran sifar. So, macam mana nak kira? F sama dengan MA. So, berapa daya yang ada pada kereta tersebut? 1000 darab dengan 10. 10,000 Newton. Contoh ni daya kereta tu bergerak ke depan adalah 10,000 Newton. Kalau awak daya awak tolak je, contoh awak tolak lah ataupun awak gerakkan apa-apa, sampai tak 10,000 Newton ni? Tak sampai biasanya. Jadi awak tengok kalau awak bawa kereta laju, tiba-tiba dia nak berhentikan kereta tu senang je. Hanya menggunakan sebelah kaki sahaja. Betul tak? Betul. Itu maksudnya dengan daya kecil yang digunakan dengan daya kecil yang digunakan untuk menekan pedal brake, dia boleh memberhentikan kereta tadi yang bergerak ataupun daya yang dihasilkan semasa bergerak tadi yang tinggi. Tu je magic kat situ lah. Fizik tu magic kat situ. Kereta tu boleh bergerak dengan laju tapi hanya berhenti hanya menggunakan sebelah kaki. Kalau awak tak ada brake tu, kalau duduk kat depan kereta yang bergerak laju, awak cuba berhentikan boleh? Tak boleh. Silap awak yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Okey, seterusnya aplikasi yang berikutnya ni adalah kita panggil sebagai jack hidrolik. Kalau nak pergi pergi kedai tayar ke apa kan, nak naikkan tayar, nak tukar tayar, dia akan gunakan jack hidrolik ni. So macam mana mekanik tadi dia mengangkat kereta hanya menggunakan sebelah tangan sahaja. Cuba awak angkat kereta sekarang, dua belah tangan pun tak mampu. Tapi dengan adanya jack hidrolik ni kita boleh mengangkat. Okay, so macam mana dia punya cerita dia? Ceritanya bermula kat mana? Ceritanya akan bermula dekat pemegang jack ni. Okay, so pemegang jack dia tolak. Okay, contohnya kita tolak lah. Dia tolak ni sama ada ke bawah. Tolak, pemegang jack dia tolak ke bawah. So apabila tolak ke bawah, maksudnya satu daya dikenakan pada omboh kecil. Okay, tolak, daya dikenakan pada omboh kecil. Okey, daya kan? Daya dikena pada omboh kecil. Ada satu luas permukaan. Apa terhasil? Tekanan dihasilkan. So, tekanan tadi akan macam mana? Tekanan akan dipindahkan. So, dia pindah kat sini. Okey, tolak cecair ni, dia masuk ke sini. Faham?
Sebab kat sini ada injap kat sini ada injap A, ada injap B. Injap A ni terhasil macam mana? So apabila awak tolakkan cecair ni ke bawah, injap A ni akan terbuka, injap B tertutup. Sebab tu cecair boleh bergerak pergi ke omboh besar. Okey, kembali kepada yang tadi. Okay, daya dikenakan pada omboh kecil, tekanan dihasilkan, kemudian tekanan dipindahkan secara seragam ke seluruh bahagian dalam sistem, bergerak kepada omboh besar. Okey, so apa terhasil kat omboh besar? Satu dekat omboh besar, daya besar dihasilkan pada omboh besar. Okey, so akan dapatlah mengangkat satu beban yang lebih besar. Okey. So nanti dekat injap A dengan injap B pula saya cerita injap A dengan injap B. Injap A ni terbuka semasa kita tolak semasa tolak ke bawah, injap A akan terbuka. Okey, apabila pemegang ni kita tarik ke atas, okey, nanti kat ruangan bawah ni, kat ruangan ni, ruangan yang saya bulatkan ni, dia akan jadi vacuum lah, dia akan jadi kosong. Maka injap A akan tertutup, injap B pula akan terbuka. Okey. Kenapa injap B terbuka? Sebab dia nak bagi bendalai yang berada dalam takungan bendalai ni, minyak yang ada dalam takungan bendalai ni boleh masuk semula ke ruangan ni. Okey, macam tu. Proses tu berlaku sehinggalah kereta ni diangkat pada ketinggian tertentu. Okey, macam tu. Dah kemudian dah apa? Dah selesai tukar tayar semua, nak turunkan. Apa kena buat? Kita buka saja injap pelepas. Buka injap pelepas, minyak yang berada pada omboh besar ni dia akan mengalir masuk ke dalam tangki takungan. Okey, masuk contoh yang pertama. Rajah 2.26 menunjukkan satu sistem hidrolik. Hitungkan faktor pengganda. Okey, A dia minta cari faktor pengganda. Faktor pengganda tadi, apa dia? A, faktor pengganda, nak dapatkan faktor pengganda. A2 bahagi dengan A1. Okey, so A dia A2 50, A1 10. So 50 cm kuasa 2 bahagi dengan 10 cm kuasa 2. Unit dia sama. So unit kita boleh cancelkan. Jadi faktor pengganda adalah bersamaan dengan 5. Okey. Dia nak yang kedua nak cari daya output F2. Okey, nak cari daya output F2 gunakan rumus apa? Jadi dah bagi F2 adalah sama dengan A2 per dengan A1 darab dengan F1. Okey, so A2-nya adalah 50. 50 bahagikan dengan 10 darab dengan 12. So bersamaan dengan 60 Newton. Unit dia kekal kan cikgu? Unit yang mana kekal? Sentimeter tu. Sentimeter macam ni. Kalau dalam soalan dua-dua unitnya adalah sentimeter. Okey, dua-duanya sentimeter, kita guna je. Sebab apa? Sebab kita dah boleh cancel kan. Okey, kat sini saya dah cancelkan kan? Saya cancelkan. Tapi kalau satu dia bagi unit meter kuasa 2, satu unit sentimeter kuasa 2, yang tu awak kena samakan dahulu dia punya unit. Okey, faham Boleh cikgu? Kalau unit yang diberikan sama gunakan terus. Tapi kalau unit yang berbeza diberikan, awak kena samakan unit. Semualah dalam fizik mesti macam tu, tengok. Tengok unit yang diberikan. Okey, contoh yang kedua. Seorang juruteknik ingin mereka bentuk suatu sistem brake hidrolik untuk basikalnya. Okey, sebab basikal yang mahal-mahal ni biasanya dia akan gunakan hidrolik brake Kalau basikal murah dia gunakan kabel brake je.
Okey. Jadi gambar foto 2.6, daya input yang mampu dikenakan oleh penunggang ialah 60 Newton di silinder input. Yang tu 60 Newton saja yang boleh dikenakan oleh penunggang basikal. Masa tariklah. Okey, dengan luas keratan rentas ialah 0.8 cm kuasa 2. Berapakah luas keratan rentas silinder output untuk menghasilkan daya membrek 800? Okey, so maksudnya maklumat yang ada dalam soalan sekarang ni, okey, F1-nya daya input dia yang dikenakan adalah 60 Newton, manakala luas bagi kawasan tersebut adalah 0.80 cm kuasa 2. Sekarang ni soalan dia nak tanya berapa luas di kawasan output untuk menghasilkan satu daya sebanyak 840 Newton. Okey. So ini mudah sahaja, hanya menggunakan yang asal, konsep asal adalah awak tahu bahawa tekanan yang pertama sama dengan tekanan yang kedua. So tekanan apa rumusnya? F1 per A1 sama dengan F2 per A2. So awak nak cari A2 sekarang. Okay, awak susun semula rumus ni dan awak akan dapat A2 adalah bersamaan dengan F2 per F1 darabkan dengan A1. Okey, susun tak ada masalah, boleh susun boleh susun semula rumus. Okey, so dah dapat macam tu, barulah kita gantikan nilai A2 adalah bersamaan dengan F2 840 Newton bahagikan dengan F1 60 Newton darabkan dengan luas A1 iaitu 0.80 cm kuasa 2. Okey, Newton kita boleh cancelkan. Kosong kat sini pun kita boleh potong. Sebab tolong tekan kalkulator. Berapakah jawapan dia? Ini 1, 4. 14 darab dengan 0.8 dapat 14 darab 0.8 berapa dis? 11.2 cm kuasa 2. Itu luas untuk output. Okey. Ada soalan nak tanya? Cikgu, Ya. kalau pakai formula F2 sama dengan A kuasa 2 per A1 darab F1 tu boleh? A kuasa 2. Yang bukan F kuasa 2, F2. F2 sama F2. dengan A2 bahagi A1 darab F1. Oh boleh, ni sama juga ni, sama juga. Dia asalnya yang ni. Asalnya yang atas ni. Asal dia. Kemudian yang ni dah dihasilkan F2 sama dengan A2 per A1 darab dengan F1. Okey. Cuma sekarang dalam soalan ni, saya ambil yang asas ni, sekarang ni soalan ni nak cari A2, nak cari A2. Okey, dia nak cari A ni. Kita susun semulalah rumus tu supaya A2 akan menjadi subjek kita. Okey, terima kasih. Okay. Okey, latihan formatif 2.4. Yang pertama, nyatakan prinsip Pascal. Okay, apa dia? Prinsip Pascal menyatakan tulis jawapan. Menyatakan tekanan yang dikenakan Ke atas bendalih tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah
ke semua arah dalam bendalih itu. dalam bendalih itu. Inilah jawapan. Kalau tanya apakah maksud prinsip Pascal. Cikgu, Ya. kalau dalam exam nanti macam tak sama tapi ingat sikit-sikit lah point dia. Boleh ke cikgu? Okey, boleh. Apa kata kunci dia? Kata kuncinya adalah tekanan tertutup, bendalih tertutup seragam. Dipindahkan seragam. Itu mesti antara perkara-perkara yang mesti yang ada lah. Kalau tak ada kata kunci, tak boleh. Okey, mesti kita tahu kata kunci dia. Okay, soalan yang kedua. Huraikan bagaimana sebuah mesin hidrolik mencapai penggandaan daya dengan mengaplikasikan prinsip Pascal. Okey, sebuah mesin hidrolik mencapai penggandaan daya dengan mengaplikasikan prinsip Pascal. Okey, apa yang pertama tadi? Daya dikenakan. Kan? Daya kecil dikenakan pada daya kecil dikenakan pada omboh kecil. Kan pada omboh kecil. Okey. Lepas tu apa yang akan terhasilkan? Okey, tekanan dihasilkan. Tekanan tinggi, nak cakap tekanan tinggi pun boleh. Sebab apa? Permukaan kecil. Sebab dekat omboh kecil ni luas permukaannya kecil. Jadi tekanan dihasilkan. Tekanan yang akan dihasilkan pada omboh kecil tu sebenarnya tinggi. Tekanan dihasilkan. Saya nak jawab tadi ni. Tekanan dihasilkan. Okey. So apabila tekanan dihasilkan, apa yang berlaku? Tekanan dipindahkan Secara seragam. dipindahkan secara seragam dalam sistem. Lepas tu? Apa yang berlaku? Daya Daya yang besar, yang lebih besar dihasilkan pada omboh besar. Dan pada omboh besar. Okey. So kat sini boleh cakap lah rumus yang ada kan. Macam mana nak kirakan daya tadi? Nak kira daya yang besar ni macam mana nak kirakan daya besar? F2 adalah sama dengan A2 per A1 darab dengan F1. Ni cara awak nak selain daripada bentuk ayat awak boleh terangkan bagaimana awak dapatkan F2. Daya F2 dapat dihasilkan menggunakan rumus A1 per A2 per A1 darab dengan F1. Contohnya macam tu lah. So apabila A2 adalah lebih besar daripada A1, maka F2 adalah lebih besar daripada F1. Lepas tu masuk lagi faktor pengganda. Nilai pengganda daya dapat dikira berdasarkan dengan rumus A2 per A1. A1. Okey.
Ini antara apa yang boleh diterangkanlah kalau dia minta huraikan bagaimana. So huraikan bagaimana ni mesti kita jelaskan secara terperinci lah. Berdasarkan kepada konsep fizik yang terlibat. Okay, soalan yang ketiga. Dalam satu sistem hidrolik, daya input. Okey. So kita tulis dia punya maklumat dulu. Daya input adalah F1 lah. F1 adalah bersama dengan 4.0 Newton. Bertindak pada omboh yang luas permukaan. Biasa kalau yang input ni, jadi luas permukaan yang hampir tu adalah A1 lah. Input kan? Input. Luasnya adalah 0.5 sentimeter. Hitungkan daya output. Dia minta cari daya output iaitu F2. Dia minta cari. So berapakah luas pada output? Luasnya adalah 6.4 cm kuasa 2. Okey, jadi bagaimana kita nak selesaikan kat sini? Kita gunakan rumus F2 adalah sama dengan A2 per A1 darabkan dengan F1. So sama dengan 6.4 cm persegi bahagikan dengan 0.5 cm persegi darab dengan 4 Newton. So dapat jawapan 51.2 51.2 Newton. Okey. Senang saja soalan formatif yang ni. Okey, soalan formatif yang berikutnya, soalan yang keempat yang terakhir. Seorang murid mempunyai sebuah picagari kecil dengan diameter omboh adalah 1.5 cm. Dia bagi diameter. Diameter omboh 1.5 cm. Diameter bukan luas. Diameter adalah 1.5 cm. Murid itu ingin membina sebuah sistem hidrolik yang dapat menggandakan daya daripada 6 Newton kepada 62 Newton. Berapakah diameter? Dia nak cari berapakah diameter. Nak cari diameter juga. Okey. Bagi picagari besar yang diperlukan. Okey, rumus kita apa? Kita ada luas kan? Rumus kita nak luas. Okey, kalau luas berapa dia punya rumus? Untuk satu silinder? Sudah. Dapat tak? Hello? Pi R H je cikgu. Luas kereta rentas. Luas dia. Kalau darab S tu dah jadi sepadu. Kan? Dia pi R kuasa 2 kan? Betul tak? Betul? Pi R kuasa 2. Atau kita boleh guna adalah pi D per 2 kuasa 2. Betul? Sebab D bahagi 2 akan dapat R kan? Dia jari. Betul cikgu. Betul Okey. Saya kena tanya awak lah. Awak belajar matematik. Okey. So macam mana kita nak selesaikan? So kat sini dia ada dua kaedah. Sama ada awak nak terus tukar ni. Awak nak tukar diameter ni terus nak bahagi. Nak masuk sini lah. Pun boleh. Ataupun awak selesaikan dahulu macam biasa. Kemudian barulah awak cari D. Okey. So macam mana? Yang mana paling mudah ni? Awak nak guna yang mana kaedah yang mana paling mudah? Nak terus tukar ni, nak terus tukar R. Boleh cikgu. Okey. Kita guna D bahagi 2 terus Boleh tak? Boleh. Boleh cikgu. Okay. So A1 awak adakan sama dengan berapa? Pi darab dengan 1.5 bahagi 2 dapat 0.75. 1.5 bagi 2.
0.75. 0.75 cm kan. Kuasa 2. So berapa luas? Tolong tekan kalkulator. Pai nak pakai berapa Cikgu, cikgu? pai ni Darab Pi. tu tinggi ke? pakai mana tu? Pi. Tekanlah pi dalam kalkulator tu. Kan? Ada pi kan dalam kalkulator kan? Ada. Boleh ke? Guna je pi tu. Tekan pi Ada darab je. dengan Ada. Satu 1.7 perpuluhan tujuh. 1.767 1.767 cm Tujuh. kuasa 2. Okey. So F1, okey ni A1 awak, F1 dia bagi 6 Newton, F2 dia bagi 72 Newton. Nak cari apa? Nak cari A2. So A2 adalah bersamaan dengan saya dah melompat ni. Takut tak apa. Okey, tak apa. Kita undo dulu sikit. Supaya awak nampak. Okey, rumus asalnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita nak cari A2, maka A2 adalah bersamaan dengan F2 per F1 darab dengan A1. So sama dengan F2 72 bahagi dengan 6 darabkan dengan 1.767 cm kuasa 2. Kan? Okay, so sama dengan berapa? 21. 21.204 21.0 204. 204. 21.204. Betul cikgu. Betul. Okey, sentimeter kuasa 2. Okey, ni yang awak kira ni adalah dia punya apa? Dia punya luas dia. Luas. Kita nak cari diameter. Okey, so luas adalah sama dengan, kita guna yang ni boleh. Sama dengan pi D per 2 kuasa 2. Berapa luas awak dapat? 21.204 sama dengan pi D kuasa 2 per 4. Betul tak? Betul? Betul. Saya punya rumus? Betul. 4 je. Betul rumus saya? Betul. Betul lah. D kuasa 2 per 4. So D kuasa 2 per 4. Oh, cikgu dah ni okey. Saya dah darabkan dia siap-siap. Okey. So D sama dengan 21.204 bahagikan dengan pi. Betul tak? Darabkan dengan 4 punca kuasa. Tolong tekan kalkulator. 5.1 5.2 5.2 sentimeter. Okey ke tak okey? Okey cikgu. Okey cikgu. Okey kan? Okey, kalau okey alhamdulillah. Okey, ni soalan yang biasa. Okey, dia ada satu lagi soalan. Soalan yang suruh cari berapa dia punya panjang. Contoh
Ni tambahan sebab tak ada dalam buku teks, tak cerita, tapi soalannya boleh ditanya lah. Okay, ni ada A1. Okay, ni ada F1 dia kenakan, kat sini A dia. Okay, dia akan hasilkan F2, ni A2. Dia tanya, kalau dekat F1 ni, dia tolak sebanyak L1, berapa nilai L2? Berapa nilai aras kenaikan? Okey. So macam mana nak tahu kat sini? Okey, kalau nak tahu kat situ, kita gunakan isi padu. Isi padu V1 sama dengan V2. Kita gunakan isi padu dekat ombor 1 sama dengan isi padu ombor 2. Isi padu. Kedua. So V1 sama dengan V2. Apa rumus isi padu? Rumus isi padu adalah A darab dengan luas darab tinggi kan? Luas 1 darab dengan L1 sama dengan luas 2 darab dengan L2. Okey, kalau keluar soalan yang melibatkan kepada dan nak cari tinggi ataupun jarak ataupun panjang kenaikan, gunakan pengetahuan ni lah. Isi padu yang sebelah kanan sama dengan isi padu sebelah kiri, ataupun isi padu di ombor 1 sama dengan isi padu di ombor 2. So isi padu secara matematiknya adalah luas darab tinggi. So luas kita biasanya dah diberikan. Luas biasanya telah diberikan. Okey, so nak cari L lah. L1 ataupun L2. Kalau kita tengok kat sini sebenarnya hubung kaitnya kalau luas dia besar, L tu akan jadi kecil. Okey, kalau luasnya bertambah, L tu akan jadi kecil. Sebab apa? Sebab V adalah bersamaan dengan AL. Setengah buku dia gantikan dengan AH. V sama dengan AH, setengah buku. Okey, V constant. V ni malar. So apabila V malar, maka A adalah berkadar songsang dengan 1/L ataupun 1/H. Jadi kalau luas permukaan dia kecil, nanti dia punya panjang sesaran dia adalah besar. Dan begitulah juga sebaliknya. Okay, ada soalan nak tanya? Cikgu. Ya. Apa tu? Dia memang akan bermula daripada ombor kecil lah cikgu. Boleh ke ombor besar ke ombor kecil? Secara praktikalnya ombor kecil ke ombor besar sebab daya yang kecil nak menghasilkan satu daya yang lebih besar. Tapi soalan boleh tanya, dia bagi yang besar nak cari yang kecil. Okey? Faham tak? Dari segi proses kita akan daripada ombor kecil ke ombor besar. Dari segi proses. Sebab kita hanya perlu memberi satu daya kecil untuk menghasilkan satu daya yang lebih besar. Tetapi dalam soalan pengiraan, dia boleh beri maklumat dalam ombor besar sahaja. Dia minta cari ombor kecil. Macam tu lah. Okay cikgu. Okay. Ada soalan lagi? Cikgu, Ya. kalau dekat aplikasi tadi cikgu kan, yang dekat kereta tu, ombor kecil dia kat mana cikgu? Ombor kecil dekat pedal. Oh, okey. Dekat brake tu, dekat pedal brake tu. Tu ombor kecil. Yang dekat tayar tu ombor besar dia. Ya, kita anggap sebagai ombor besar. Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Okey, ni dah kira tadi. Okey. So, kelas untuk hari ini sampai di sini sahaja.
So latihan semua kita dah bincangkan.